سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan dalam tajuk doa tidak bertentangan dengan keredaan. Di bawah tajuk tersebutlah yang kita berhenti pada perbincangan minggu yang lepasnya, di mana dalam hidup kita ni kita diajar supaya belajar menjadi redha. Redha dengan setiap ketentuan Allah. Allah ajar dalam hidup kita sebagai seorang mukmin ini, janganlah kita ni tak redha dengan apa yang Allah tentukan pada diri kita. Bila kita tak redha dengan apa yang Allah tentukan pada kita, maknanya kita menolak takdir ataupun kita menolak ketentuan Allah. Yang sepatutnya kita sentiasa pastikan diri kita ni menerima setiap apa yang telah ditentukan Allah dalam setiap urusan hidup kita. Sebab kita tahu bahawa hidup jadi orang mukmin ni, dia merupakan kehidupan kita atas dunia ni. Kita diajar supaya sentiasa dalam keadaan tahu kita ikut skrip yang telah disusun oleh Allah. Allah dah tulis dah semua perjalanan hidup kita ini. Maknanya kita ni hanya pelakon-pelakon terhadap apa yang telah disusun oleh Allah kepada kita. Lalu kita diajar supaya kena belajar untuk jadi redha. Redha dalam hidup kita ni setiap apa yang Allah jadikan pada kita. Kemudian, tapi masalahnya ada di kalangan kita tanya, habis tu buat apa lagi kita berdoa? Untuk apa lagi kita berdoa? Kalau dah kita kena redha, jadi tak perlulah kita nak berdoa. Sepatutnya demikian. Lalu kita dijawab oleh tuan kitab kita ni Said Hawa rahimahullah, diajar bahawa doa itu tidak bertentangan dengan keredaan. Walaupun kita dah redha dah, tapi jangan berhenti untuk kita berdoa. Jangan berhenti untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pada muka surat 993 kan? Jumpa tak? Dalam tajuk yang kita sebut ini, di mana kita kena sentiasa, walaupun kita dah terima dah ketentuan Allah pada diri kita, tapi kita mesti belajar juga untuk meneruskan dengan doa. Teruskan dengan doa, jangan berhenti berdoa dalam hidup kita supaya mengubah takdir yang tak baik kepada takdir yang lebih baik. Itu cara kita sebagai seorang mukmin lah. Dalam hidup kita kena jadi demikian. Hari ini kita sambung lagi. Sambung terhadap ada maksud kata penuh harapan dalam ayat di atas tadi. Wa yad'unana raghaban wa rahaba tu ialah mengharapkan akan mendapat kurniaan dan pahala daripada Allah disertai takut kepada hukumannya. Itu cara hidup kita sebagai seorang mukmin. Adapun mengingkari dan tidak bersetuju berlakunya berbagai macam kemaksiatan, membencinya. Kadang-kadang ada orang yang dia tak boleh terima hakikat yang Allah telah tentukan pada dia tersebut, lalu dianya buat maksiat ataupun dia membenci dengan yang Allah tentukan pada dia serta tidak redha akan adanya, maka semua itu telah disebut oleh Allah dan dianggap olehnya sebagai satu ibadah yang tersendiri. Malahan juga merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya, dan manakala redha dengan adanya itu, maka hal itu sangat dicela olehnya. Marilah kita perhatikan firman Allah yang tercantum di bawah ini. Maknanya kita jangan redha dengan maksiat, jangan. Ada orang kita dia kata, kalau begitu ustaz, orang buat maksiat tu kita kena redha je lah. Dah sebut redha. Jangan, tak boleh. Allah larang, jangan kamu redha dengan maksiat, benda yang dilarang oleh Allah. Jangan kamu suka dengan maksiat, jangan.
Bila kamu suka, kamu tak ada perasaan benci pada maksiat. Maknanya kamu redha dengan maksiat tadi. Itu dilarang, dicela dalam Islam. Mari kita perhatikan firman Allah yang tercantum di bawah ini. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan Allah. Orang-orang yang hidup di atas dunia ni, dia tak ada pada diri dia fikir yang dia ni akan berjumpa dengan Allah. La yarjuna liqa'ana. Dia tak berharap untuk dia mati. Dia tak nak pada diri dia untuk berjumpa dengan Allah. Waradu bil hayatid dunya. Dan mereka hidup dalam keadaan yang redha dengan kehidupan dunia. Dia tak sepatut jadi demikian. Kita orang-orang yang demikian. Watma'annu biha. Dan dia rasa tenang dengan dunia. Orang yang hidup dia dalam keadaan redha kehidupan dunia dan dia rasa tenang dengan apa yang ada di dunia ini, maka nerakalah tempat orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Allah ajar demikian. Maknanya kalau kamu suka dengan maksiat, kamu hidup, kamu tak ada pada diri kamu fikir tentang akhirat Allah dalam pemikiran kamu. Maknanya pada diri kamu ni, orang ni tempat dia di neraka Allah Subhanahu wa taala dah. Allah cela. Jangan kamu redha dengan dunia, jangan. Dunia ni bukan untuk diredai. Tapi kamu kena pastikan diri kamu redha terhadap akhirat. Itu cara pada diri kita demikian. Allah Ta'ala lagi, radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim. Orang-orang munafik itu, dia redha apabila bersama dengan orang-orang yang tinggal di rumah, yakni tak ikut berperang. Orang-orang munafik ni, dia suka dengan orang yang hidup dia dalam keadaan yang bersama dengan orang munafik ni, dia suka dengan orang tak pergi perang. Dia suka demikian. Ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim. Dan hati mereka telah dicap ataupun tertutup. Hati mereka ni telah tertutup hingga mereka tidak mengerti apa-apa lagi, yakni pahala agung datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah tak suka. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya hidup kita ni jangan redha dengan maksiat. Jangan suka dengan maksiat, jangan. Bila kamu redha dengan maksiat, kamu hidup dengan maksiat, maka di waktu itu watubi'a ala qulubihim. Hati kamu pun dipeteri terus. Kamu kena redha dengan apa dia? Dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Jangan kita ni hidup redha dengan kemaksiatan, tapi redhalah dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik dia redha dengan kemaksiatan. Orang mukmin dia redha dengan ketaatan. Tu cara mudah untuk kita nak faham dalam hidup kita. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya seorang hamba itu tidak mengetahui terjadinya suatu kemungkaran, yakni keburukan yang menyebabkan dosa. Namun ia memperolehi dosa seperti orang yang mengerjakannya. Ada orang yang jenis demikian. Dia tak tahu benda tu dosa, tapi dia redha dengan dosa tu. Dia dapat dosa sama banyak dengan yang pembuat. Misalnya contoh orang berzina. Orang berzina, dia tak berzina, tapi dia redha dengan zina tadi. Dosa dia sama banyak dengan dosa orang yang berzina. Sama. Ibnu Mas'ud dia sebut demikian. Ada orang yang dia tak buat dosa tu, tapi dia redha terhadap maksiat tersebut. Sama banyak je dosa dia dengan maksiat yang dilakukan. Lepas tu jangan redha dengan maksiat. Ibnu Mas'ud dia sebut demikian. Ada sesungguhnya seorang hamba tidak mengetahui terjadinya suatu kemungkaran, yakni keburukan yang menyebabkan dosa. Namun dia memperolehi dosa seperti orang yang mengerjakannya. Dia dapat dosa seperti mana orang yang mengerja. Macam kita tengok orang yang mencuri. Kita tahu, orang kita kan, dia mencuri. Kita tahu, tapi dia tak mencuri pun, tapi dia redha dengan orang tu mencuri. Dia kata, bagus dia tu curi. Kalau dia tu tak curi, boleh jadi begini-begini lagi. Lalu Islam ajar, orang yang macam ni, kalau kamu redha dengan maksiat, dosa sama banyak dengan orang yang buat. Sama je. Kita redha dengan maksiat, maka kita ni sama banyak dengan orang yang buat maksiat tadi. Sebab tu Islam larang. Jangan redha dengan maksiat, tapi redha dengan yang disebut dengan taat. Bila kita redha dengan taat, pahala orang yang taat tu dapat juga pada kita. Tu cara dalam hidup kita lah.
Namun ia memperoleh dosa seperti orang yang mengerjakannya. Kepadanya ditanya, mengapa demikian? Artinya tidak mengetahui terjadi lalu ikut berdosa. Ia menjawab, berita terjadinya kemungkaran itu sampai kepadanya. Namun dia reda dengan itu, yakni tidak ikut melarang. Sewaktu bertemu orang yang melakukan dan hatinya biasa saja. Yang menyebabkan dia dapat dosa. Kadang-kadang kan kita tahu orang tu sedang mengumpat. Kita pun kata tak apalah dia mengumpat. Eloklah dia mengumpat yang tersebut. Kita reda dengan mengumpat dia tadi. Kita dapat dosa yang dia mengumpat tadi. Sama je Allah bagi untuk diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan buat demikian. Atau Islam dia tak nak kita reda dengan maksiat. Ar-ridha bil kufri kufrun. Disebut demikian. Reda dengan kekufuran, kufur juga kan. Kamu jangan reda. Jangan bagi keredaan. Istilah orang kita ni, dia panggil bagi blessing. Dia panggil demikian. Bagi blessing. Bagi apa dia? Bagi peluang pada dia. Bagilah untuk dia nak buat. Jangan bagi blessing langsung. Jangan reda langsung pada benda yang dilarang oleh Allah. Kalau kamu reda dengan benda yang dilarang oleh Allah, dengan kamu pun dapat dosa tersebut. Itu dilarang dalam Islam. Cara pada diri kita. Boleh jadi orang kita tanya, kenapa kita tak buat pun dapat juga? Kerana kita tahu benda tersebut dosa, tapi kita reda dengan keadaan itu. Maka Islam larang. Islam kata jangan reda dengan maksiat pada Allah. Allah Ta'ala memerintah kepada kita agar hamba-Nya berlumba-lumba melakukan kebajikan dan melenyapkan segala kejahatan dan keburukan. Allah diajar pada kita ni, jangan kita ni berlumba dalam buat maksiat. Tapi maksiat mesti dilenyapkan. Jangan buka ruang. Manakala yang kita kena buat dalam hidup kita ni, kita diajar supaya buat dalam hidup kita ni, buat benda yang baik, yang diredai di sisi Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal demikian, yakni orang-orang yang baik dan berjiwa suci, hendaklah berlumba-lumba. Orang yang mau berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Orang yang jiwa dia bersih, dia tak nak berlumba dalam buat maksiat. Tapi dia akan berlumba dalam taat. Ini jiwa yang bersih. Tapi jiwa yang kotor, dalam hidup dia akan berlumba nak buat maksiat. Dibandingkan dia berlumba nak buat kebaikan dalam hidup mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, la hasada illa fisnatain. Tak boleh berdengki, Rasulullah kata, kecuali pada dua tempat ni. Dua tempat ni dibenarkan kamu nak dengki. Yang lain dilarang dengki. Rasulullah sebut, apa dia? Rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yubathuha fin nas wa yu'allimuha, wa rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Rasulullah kata tak boleh berdengki kecuali dua tempat ni. Yang pertama, kalau kamu nak berdengki dengan seorang yang diberi oleh Allah kebijaksanaan, atahu Allah hikmah, orang yang cerdik. Kamu boleh berdengki dengan orang cerdik tadi, bahawa yabasuha fin nas. Kemudian dia guna kecerdikan dia tu, dia sebar ilmu kecerdikan dia pada manusia. Wa yu'allimuha, dan dia mengajar pada manusia. Rasulullah kata, kalau orang macam ni kamu nak dengki boleh. Rasulullah sebut demikian. Kamu kena jadi orang yang berlumba dalam melakukan kebaikan. Sebab orang ni Allah bagi pada dia yang disebut dengan kecerdikan dan kepandaian. Orang tersebut menyebarluaskan di kalangan seluruh umat manusia dan mengajar pada mereka dalam keadaan yang demikian. Kemudian yang kedua, yang kamu boleh dengki, rajulun atahu Allahu malan. Orang yang diberi oleh Allah harta kekayaan. Kemudian fasallatuhu ala halakatihi fil haqq. Lalu dia gunakan untuk menegakkan kebenaran. Harta dia tadi dia gunakan untuk kebenaran. Tegakkan kebenaran. Misal contoh apa dia? Dia guna duit dia tadi, harta yang dia ada, dia buat majlis-majlis ilmu. Kemudian dia saman orang-orang yang hina Islam. Dia buat macam-macam gaya dengan duit dia tadi. Kamu tengok dia ni, Allah bagusnya dia. Banyak harta, tapi harta dia digunakan untuk Islam. Dia gunakan untuk menegakkan kalimah Allah. Dia cari orang susah. Macam-macam cara lah dalam dunia kita sekarang ni.
Bila orang yang macam ni kamu tengok ni, kamu boleh nak dengki dengan dia supaya kamu dapat lebih baik daripada dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil redha dalam hidup kita. Dalam riwayat lain disebut dengan kalimah sebagaimana berikut. Dalam riwayat lain sebut, wa rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Dalam riwayat lain sebut, kamu boleh berdengki dengan siapa? Orang yang diberi oleh Allah pada dia Al-Quran. Dan dia gunakan Al-Quran tadi untuk dia bangun malam dan juga siang hari untuk menegakkan kalimah Allah. Ini bagus. Kamu boleh berdengki dengan orang macam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, fayaqulur rajul, lalu dikatakan oleh seorang lelaki, lau atani Allahu misla ma atiya hada laqa'altu misla ma yaf'al la fa'altu mislu ma yaf'al. Lalu dikatakan oleh seorang lelaki, kalaulah Allah kurniakan padaku sebagaimana dikurniakan pada dia. Dia dapat, aku ni dapat macam dia juga. Dia dapat Quran, dia dapat harta, dia ada, tapi dia gunakan, lalu kita sebut la fa'altu misla ma yaf'al. Saya akan buat lebih baik daripada apa yang dia buat. Dalam agama Islam benarkan kamu boleh berdengki dengan orang macam ni. Dibenarkan dalam syarak untuk kamu nak berdengki dengan orang yang macam ni. Kerana apa dia? Redha terhadap taat. Bukan redha terhadap maksiat. Jangan berdengki dengan orang buat maksiat. Ataupun jangan kita redha dengan maksiat. Itu je pada diri kita. Ada pun membenci orang-orang kafir. Orang-orang yang curang serta mengingkari ataupun tidak menyetujui apa yang mereka lakukan dan mengutuk ataupun marah kepada mereka, maka banyak sekali nas-nas serta kesaksian yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sehingga tidak dapat dihitung kerana jumlahnya tidak sedikit. Misalnya apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, benci kepada orang kafir, benci pada orang yang buat maksiat, kemudian tidak menyetujui apa yang mereka lakukan, dan kita perlu kutuk maksiat yang dilakukan itu ataupun marah pada mereka. Banyak sekali dalil, banyak sekali dalam Al-Quran. Contohnya firman Allah Ta'ala dalam ayat surah Al-Imran ayat yang ke-28, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ni ayat yang jelas-jelas Allah sebut, janganlah orang mukmin itu mengambil, yakni menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kekasih dia. Jangan ambil orang kafir sebagai teman rapat dia. Jangan. La yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya. Jangan sekali-kali kamu menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin kamu, menjadi sebagai ketua pada kamu. Ini disebut demikian. Min dunil mu'minin, selain daripada orang mukmin. Maknanya kalau kamu redha dengan dia, dengan kamu seperti dengan dia. Itu cara Islam. Islam dia tak nak redha terhadap kekufuran. Jangan. Siapa yang redha dengan kekufuran, dia termasuk di kalangan orang yang kafir tersebut. Alhamdulillah min dzalik. Alhamdulillah min dzalik. Pada dia. Firman Allah Ta'ala lagi, ni dalil lagi yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ni dalil dalam surah Al-Maidah. Wahai orang yang beriman pada Allah, jangan sekali-kali kamu melantik orang Yahudi dan orang Kristian itu sebagai pemimpin di kalangan kamu. Ini jelas-jelas. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jangan sekali-kali kamu melantik mereka. Jangan. Kalau kamu melantik mereka, maknanya kamu redalah dengan kekufuran mereka tersebut. Padahal kufur itu tak sewajarnya untuk diredai. Tak boleh. Jangan oleh kita. Kalau mereka tanya, kenapa tak boleh kami? Kerana kamu kafir, kamu lawan Allah. Kalau kamu tak lawan Allah, kami boleh terima kamu. Oleh kerana kamu lawan Allah, kami tak reda dengan apa yang kamu lakukan. Maknanya, Allah tak nak kita ni reda terhadap kekufuran. Allah tak nak. Bagi kita jadi demikian. Demikian juga dalam surah Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'd. Demikianlah kami menjadikan sebahagian orang-orang yang melakukan kezaliman itu dirinya sendiri sebab tidak suka memeluk agama yang benar dan ataupun Islam sebagai pemimpin daripada golongan mereka yang lain. Orang zalim, dia memimpin orang zalim. Tak boleh orang zalim memimpin orang mukmin. Tak boleh. Siapa-siapa yang zalim, dia tak layak untuk menjadi pemimpin pada orang mukmin.
Kalau orang mukmin lantik dia menjadi pemimpin, orang mukmin lantik dia jadi pemimpin, orang mukmin tu zalim. Zalim. Dia tak boleh. Orang mukmin tak boleh lantik orang yang zalim jadi pemimpin. Dan la yattakhidul mu'minin wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin. Demikian kami melantik orang yang zalim menjadi pemimpin ke atas sebahagian di kalangan mereka. Orang kejam kan? Gangster, pemimpin gangster mesti gangster juga. Dia tak boleh jadi orang yang baik nak memimpin gangster. Tak boleh. Tak terjadi. Tak boleh terjadi. Dia panggil demikian. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut, demikianlah orang yang zalim tersebut menjadi pemimpin kepada puak-puak yang mereka zalimi tadi. Jadi biarlah kaum kafirin itu mengambil kekasih daripada golongan kafir saja. Orang kafir, kalau dia nak jadi pemimpin, dia boleh jadi pemimpin di kalangan kekafiran mereka. Mereka tak boleh jadi pemimpin pada orang mukmin. Tak boleh. Ini Allah cerita demikian. Dan kaum muslimin mengambil kekasih, mengambil pemimpin daripada golongan muslimin saja. Orang Islam mesti melantik orang Islam menjadi pemimpin. Pemimpin dalam pengertian ini ialah teman akrab, pemimpin ataupun pelindung. Kekasih dalam ayat dipanggil ayat ba'dadh zalimina ba'd tersebut, kekasih dalam pengertian ini teman yang rapat. Maksudnya jangan kawan dengan orang yang kufur pada Allah. Jangan kawan dengan orang yang buat zalim pada Allah. Ini pada diri dia. Dan ataupun pemimpin yang masukkan dengan teman yang rapat ni siapa dia? Disebut pemimpin. Pemimpin di kalangan mereka sebut. Jangan lantik orang kafir jadi pemimpin pada orang Islam. Tak boleh. Jangan lantik orang yang zalim menjadi pemimpin pada orang Islam. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Lantikan itu tak wajar berlaku. Orang yang tak ada agama memimpin orang yang ada agama. Tak boleh dalam Islam. Bila kamu lantik demikian, artinya kamu redha dengan tidak ada agama yang ada pada mereka tersebut. Dalam masalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, "Awsaqu aral iman hubbun fillah wal bughdu fillah." Sekukuh-kukuh tali pengikat keimanan ialah adanya kecintaan kepada Allah dan kebencian kerana Allah juga. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Awsaqu al-iman al-habbu fillah wal bughdu fillah." Cara demikian dalam hidup orang mukmin. Diajar supaya kita jaga. Di kalangan kita kaum muslimin sendiri, mungkin masih banyak yang masih meragu-ragukan masalah redha ini. Orang Islam ni ramai lagi orang yang dia ragu, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ialah di kalangan kita kan. Kadang-kadang datang orang bukan Islam dengan orang Islam. Dua pilihan kita ada. Orang kita ni dia buat pilihan apa dia? Tengok siapa yang paling amanah, dia sebut demikian. Siapa yang paling terjaga. Padahal ni orang Islam. Ada seorang Islam lagi. Dia kata orang kafir yang lebih terjaga. Walaupun dia tak semayang tapi dia terjaga. Walaupun dia tak tutup aurat tapi dia terjaga. Bagi mereka tersebut. Dia sebut demikian. Dia terjaga. Jaga amanah. Konon dia tak rasuah. Orang Islam ni pula, dia gambarkan. Orang Islam ni pula dalam keadaan yang orang Islam ni dianya tak jaga amanah. Tak jaga. Tapi Islam dia ajar tak boleh. Kamu tak boleh lantik orang yang bukan Islam menjadi pemimpin pada diri kamu. Tak boleh. Menjadi kamu. Kemudian, di kalangan kita masih ragu-ragu masalah redha ini. Kemudian berkata demikian. Berapa ayat Al-Quran dan nas-nas daripada hadis yang membincangkan masalah bahawa keredaan terhadap apa yang ditentu ataupun ditetapkan sebagai qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, maka apabila kemaksiatan itu bukan merupakan qada daripada Allah Ta'ala, bukankah itu satu perkara yang mustahil dan sukar? Bahkan tidak dapat diterima. Jadi bagaimana jalannya apabila kita hendak mengumpulkan dua macam hal yang nampak bertentangan ini? Bukankah persoalan ini sangat penting untuk dijelaskan? Sebab erat sekali hubungannya dengan masalah ketauhidan, yakni mengesahkan Allah. Andai kata kita menganggap bahawasanya segala macam kemaksiatan memang merupakan qada daripada Allah Ta'ala, maka membenci dan mengutuk serta marah terhadap kemaksiatan bererti qadanya Allah Ta'ala. Nah,
bagaimana menyatukan dua macam perkara yang tidak sama titik tolaknya itu. Pak Perhani sekarang faham ke tak faham tu? Nampak macam termenung dah fikir. Jauh sangat tu ustaz. Nak fikir ni, macam mana kita nak terima yang disebut dengan kemaksiatan, qada. Kita anggap ni qada Allah. Tengok orang zina, qadar Allah tu disebut. Ada orang kita sebut demikian. Tengok orang yang mencuri, qadar Allah tu tersebut. Jangan kita buat demikian. Bila kita buat demikian, maknanya benda yang tak betul kita telah terima hakikat tersebut. Tak boleh. Tak redha. Kita kena tengok maksiat tu, bila tengok maksiat je, kena anggap terus ni benda yang tidak disetujui di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula cara mengumpul antara redha dan benci dalam perkara yang berbeza? Harap diberikan penjelasan yang memuaskan agar keraguan-raguan setiap orang dapat dihilangkan sehingga timbul suatu pemahaman yang meyakinkan. Marilah kita memberi jawapan daripada persoalan yang dikemukakan di atas. Persoalan di mana kita sering kali tanya, macam mana mengumpul antara redha dan juga benci? Macam mana kita nak kumpul redha dengan benda yang tak sepatutnya diredai? Macam mana kita nak letakkan sekali di kita ni? Padahal benda tersebut berbeza. Lalu, kalau kita nak jawab, perlu dikemukakan dahulu sebagaimana berikut yang lebih meresap dalam hati seseorang ini. Sebenarnya, yang merasakan adanya percampur bauran dalam masalah ini, hanyalah golongan saudara-saudara sesama Muslim di kalangan kita sendiri, yang masih pendek pengetahuannya dalam hal rahsia-rahsia ilmu agama. Orang yang tak faham agama, yang tak berapa jelas pemahaman agama dia akan rasa bahawa, dia kata, memanglah kita tak boleh nak gabung sekali. Malah perkara ini telah bercampur di kalangan satu kaum yang berpahaman keliru. Sehingga menurut mereka, ada yang berpendapat bahawasanya berdiam diri dan tidak berkata apa-apa ketika melihat terjadinya kemungkaran itu sebagai satu hal yang merupakan keredaan. Ada juga yang disebut, dia kata, kalau kita diam terhadap maksiat, tu maknanya kita redha lah tu. Redha dengan maksiat tersebut. Boleh tak kita anggap demikian? Dan mereka menamakan akhlak yang bagus ataupun budi pekerti yang mulia orang yang mendiamkan dalam perkara maksiat. Padahal sebenarnya yang demikian itu adalah satu kebodohan semata-mata. Ada juga orang ni kan, dia kata kita kalau tengok maksiat, kita baik kita diam daripada kita menyampuk. Dia sebut demikian. Kalau kita menyampuk, nanti dengan kita pun terkena sama. Katanya mereka tersebut. Lalu, dalam kaedah agama, tak boleh demikian. Kalau kamu diam, maknanya kamu termasuk dengan orang yang melakukan maksiat. Dia panggil as-sukut alamatur ridha. Kan istilah orang kita bila anak perempuan tu diam, tanda dia redha lah tu. Dia setuju. Kadang-kadang kita tanya dia, anak perempuan ni, kamu setuju tak? Lelaki ni nak kahwin dengan kamu. Seorang lelaki nak kahwin. Lalu dia pun diam. Diam tersebut, kita kata as-sukut alamatur ridha. Diam tu tanda dia redha lah tu. Kita sebut demikian. Sama juga dengan orang yang melihat maksiat, bila dia tengok maksiat tersebut, dia diam. Dia tak kata apa-apa. Diam je, maksiat. Tanda dia redha. Sebenarnya patutnya bila tengok maksiat, dia kena benci. Dia kena diam. Bila dia diam, menunjukkan dia ni redha terhadap maksiat tadi. Orang kita kan keliru kan. Kadang-kadang tengok anak jiran sebelah naik motor dengan lelaki yang tak kahwin lagi. Anak perempuan. Lalu anak jiran sebelah tu perempuan. Kita pun diam lah, tak payah sebut apa-apalah. Nanti orang kata sibuk nak jaga tepi kain orang pula. Kita diam. Diam tu dosa. Sama dengan apa dia? Sama dengan yang dia lakukan maksiat tadi. Sebab tu Islam lagang. Jangan kamu diam dalam perkara mungkar. Tapi kalau kamu benda yang baik, kamu diajar supaya apa dia? Redalah benda yang baik. Tapi benda yang mungkar, maksiat, jangan diam. Bila kamu diam, tanda kamu sama dengan maksiat yang dilakukan tadi. Itu boleh faham kan?
Itu walaupun ayat dia panjang sikit, jela-jela, tapi kita kena faham, maksiat ni jangan didiamkan di kalangan kita. Malahan kami dapat menyatakan bahawa redha dan benci adalah dua hal yang berlawanan. Manakala yang dipermasalahkan itu mengenai satu macam perkara dan dipandang daripada satu sudut serta dilihat daripada satu arah dan satu jurusan. Jadi secara pemikiran yang sihat bukannya termasuk hal yang berlawanan kalau suatu perkara itu dibenci daripada satu sudut yang satu tetapi diredai daripada sudut yang satu lagi. Sebagai perumpamaan ialah apabila seorang musuh anda yang juga menjadi musuh daripada salah seorang daripada beberapa musuh anda yang lain, dan musuh anda yang kedua ini betul-betul berusaha memusnahkan musuh kamu yang pertama tadi, maka dalam hati kamu pasti timbul satu perasaan tidak senang dengan kematian musuh kamu yang pertama tersebut, sebab ia adalah musuh daripada musuh kamu juga, yakni musuh kedua. Kerana setelah kematian musuh kamu yang pertama, maka tidak mustahil bahawa musuh kamu yang kedua berusaha keras untuk membinasakan dan membuat kecelakaan dan kesulitan pada diri kamu pun. Ini musuh pertama, musuh kedua. Bingung pula kita di kalangan kita. Kita ni kan ada dua orang musuh. Tuan kita ni sebut contoh. Kadang-kadang musuh yang kedua kita ni pergi bunuh musuh yang pertama. Kita tak puas hati. Padahal dia musuh kita. Kita tak puas hati. Kerana boleh jadi orang yang kedua ni sekejap lagi dia bunuh kita pula. Dia akan jadi macam tu. Jadi menyebabkan kita jangan redha walaupun orang pertama ni musuh kita. Kita jangan redha dengan yang kedua ni. Walaupun orang kedua ni musuh kita juga, dia pergi bunuh musuh yang pertama, misal contoh. Kerana apa dia? Kerana sekejap lagi yang kedua ni akan bunuh kita pula. Itu dia akan jadi macam. Sebab tu Islam diajar jangan redha dengan maksiat. Bila redha dengan maksiat, nanti kita pun akan terjebak di kalangan mereka ini. Inilah kalau dipandang daripada sudut kebencian, perihal kematian musuh kamu yang pertama tadi. Tapi dalam sudut keredaan ialah bahawa musuh kamu telah mati, dan ini bererti kurang seorang daripada musuh yang perlu kamu hadapi. Contoh sebagaimana di atas itu dapat menjadi tambahan pengertian kita semua yang amat bermanfaat dan menjelaskan bahawa kebencian dan keredaan itu dapat terjadi dalam satu perkara yang ditilik daripada dua segi yang berlainan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, dia dua-dua tu terjadi sekaligus di kita. Jadi dua-dua terjadi, benci dan juga redha berlaku dalam diri kita sekaligus. Yang ni yang kalau bolehnya kita tak terjadi dalam hidup kita. Pastikan kita memilih redha saja. Jangan biarkan kebencian itu datang melekat dalam diri kita. Begitu pula halnya kemaksiatan. Sebab perkara ini pun ada dua macam seginya dalam perkara maksiat. Sama juga pandangan manusia. Segi pertama ialah manakala dihadapkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kemaksiatan itu pun merupakan iradah ataupun kehendak Allah Taala. Jadi tidak ada yang menjadi milik sesama manusia, melainkan apa yang menjadi kehendak mengikut kehendak. Apa yang menjadi milik Allah itu tentulah diserah bulat-bulat kepadanya sebagai zat yang maha memiliki. Kemudian dipandang daripada segi yang lain ialah yang dihadap pada Allah Ta'ala, dan manusia sendiri melakukannya. Sebab itu kita pasti memaklumi bahawa kemaksiatan adalah satu perkara yang diusaha, dan pelakunya itulah yang merupakan sifat sebagaimana yang dikerjakan oleh mereka tersebut. Ini sama juga dengan dalam perkara maksiat. Dalam perkara maksiat tu kita kata terjadinya maksiat itu kerana apa dia? Kerana yang disebut dengan kehendak Allah, iradah Allah. Boleh terjadi. Kalau tak kerana kehendak Allah, takkan terjadi maksiat tersebut. Maksiat ini terjadi kerana iradah Allah, kemahuan Allah. Tapi kita kena balik-balik pada manusia. Manusia ni dia buat pilihan. Dia nak buat maksiat ke dia tak nak buat maksiat pada diri dia. Bila dia pilih demikian, sebenarnya di saat tersebut dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu bahawa kemaksiatan adalah sangat dikutuk dan dibenci di sisi Allah Ta'ala. Kerana justru perbuatan yang merupakan kemaksiatan itulah yang menyebabkan seorang menjadi jauh daripada Allah Ta'ala. Dimurkai dan dibenci. Oleh sebab
menjadi jauh daripada Allah Ta'ala, dimurkai dan dibenci. Oleh sebab itu, dari segi ini, maka kemaksiatan itu adalah merupakan kemungkaran yang tercela. Maka banyak benar hadis-hadis yang menjelaskan perihal kemurkaan Allah Ta'ala, bahkan kemarahan dan kutukan itu dipersangatkan terhadap kaum kafirin, diperkeraskan ancaman bahayanya kepada mereka, diperhebatkan seksaan mereka nanti. Padahal ada juga kerajaan pada qada dan ketentuan Allah Ta'ala. Manakala perkara itu ditilik daripada segi yang sama, yakni terjadi perkara tadi memang daripada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Semua itu memang benar. Benar kalau dikatakan bermula daripada rahsia makna qada dan qadar, iaitu bahawasanya segala keburukan dan kebaikan itu seluruhnya masuk dalam masyiah ataupun iradah ataupun kehendak Allah Ta'ala itu. Kita berhenti takat ni lah. Berapa yang lagi penting dalam takat kerajaan Allah, kemauan Allah kat mana, dan Allah akan sambung cara dan ini pada datang nanti kita akan sebut tentang menyingkirkan diri dari tempat maksiat tidak bertentangan dengan agama. Pada yang akan datang nanti kita sambung dalam ayat ni pada pengajian minggu akan datang. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah berkati pertemuan kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang salih. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana bainana wa bain al-mawtana bil-haqq wa anta al-mu'min. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.